الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kurniaan Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang mengimarahkan rumah Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, terima kasih pada tuan-tuan yang masih menjaga PKP sekarang ini dengan SOP yang telah dikenakan, itu penjarakan kita dalam salat. Kerana manakala sekarang ini walaupun di negeri kita ini masih hijau ataupun dah tak ada dah, yang ada lagi ialah di Kedah, di Perlis, di Negeri Sembilan. Semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat kepada Allah taala. Sihat, sakit, demam, susah payah, semua ni Allah taala uji kita, uji manusia. Allah taala nak tegur kita manusia supaya ingatkan Allah. Kalaulah Allah taala buat mari ujian seperti penyakit tapi tak ingat ke Tuhan juga, Allah taala buat mari banjir tak ingat ke Tuhan juga, Allah mai kemarau pun tak ingat ke Tuhan juga. Jadi manusia ni nak Tuhan tegur lagu mana nah? Nak nanti Allah taala tegur dengan mai gempa bumi ke? Nak nanti Allah taala tegur dengan diserang musuh ke? Itu lebih dahsyat tuan-tuan. Allah taala uji dengan tersebarnya penyakit ni semua kecoh dunia. Setakat ni tuan-tuan, berita terkini yang mendengar setakat ni ialah tersebar seluruh dunia ialah 19 juta. 19 juta yang terlibat dengan apa ni ataupun terkena dengan penyakit COVID ni. Seluruh dunia. Di Amerika 5 juta. Di India 3 juta. Seluruh dunia telah merebak dan mencabar kepandaian manusia. Yang manusia sekarang ni mendabik dada kata sains dan teknologi, kemajuan itu, kemajuan ini, penemuan itu, penemuan ini. Bila Allah Ta'ala mari satu penyakit virus yang berbahaya ini, tak ada ubat. Tak ada ubat yang boleh kawal daripada merebak, melainkan izin Allah. Kita ikhtiar saja pakai topengnya, basuh tangan, berapa itu ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan
sama ada manusia itu mati kerana apa. Sebagaimana di jalan raya lah tuan-tuan, kita berhati-hati jalan raya, kadang-kadang orang lain tak berhati-hati. Kita beringat dah, orang lain pula bawa gopoh ke apa. Dah. Maka terlibat dengan kemalangan, kematian atas jalan raya dan sebagainya. Yang penting ialah kita sentiasa bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Pakat mari masjid. Bukan kata makin jauh dengan masjid. Sebab ada sebahagian daripada orang Islam, orang kita, dia tak mula mari masjid lagi setakat PKP dulu. Bulan 3 dulu kajian arahkan duduk di rumah, maka duduk di rumah sehingga sekarang tak mari masjid. Padahal sekian lama dah dia jadi ahli jemaah masjid. Dia dah berulang alik masjid dah sebelum ni. Tapi bila setakat hari tu tak mari-mari masjid, masjid lain lah, bukan masjid ni. Nak gambarkan bahawa bapa ye gitu mo tu tak percaya ke Tuhan ke. Jadi yang penting ialah Allah Ta'ala nak uji kita. Maka ujian ini adalah kita dekatkan diri dengan Allah, makin kuat ibadat. Bagaimana kisah Nabi Ayub AS pernah kita sebut dalam siri kuliah kita yang lalu. Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ditimpa penyakit. Tak jangkit dengan siapa-siapa. Dan penyakit Nabi Ayub pun tidak merebak pada siapa-siapa, dia je. Allah Ta'ala uji kebun-kebun tamar, anggur dia, habis licin mati. Anggur habis kau mati, penyakit gapo atau mati habis. Kemudian binatang ternak pula mati. Beratus-ratus ekor, beribu-ribu ekor mati. Unta, kibas, kambing, biri-biri mati belaka. Kita mati lembu hak kita pera sekor pun bahasa nana kat lah. Lembu baru beli harga 5,000, 8,000, 10,000 sekor. Mati tak tahu nyakit gapo apa telengok. Berasa sedih dah, seminggu sedih lagi. Lembu gemuk comel mati tanpa sebab. Mula syok hari tu racun, kau hari ni kena aku. Bapa sekor lembu, sekor kambing hak kita sayang mati. Kita dah hilang sabar. Maka tuan-tuan Nabi Ayub AS ni beratus ekor unta mati. Ratusan kambing ataupun kibas mati. Tapi tetap ibadat pada Allah. Tetap syukur atas nikmat Allah. Kerana Allah Ta'ala yang beri, Allah Ta'ala yang ambil. Kita pun, anak-anak kita kah, isteri kita kah, Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Usahkan harta kita, kita sendiri pun Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Dia boleh matikan bila-bila masa. Segar bega, segar duga dah, segar moga boleh mati. Dan Nabi Ayub AS setelah habis harta benda dia, anak-anak pula mati pas sore-sore, masih kuat ibadat pada Allah. Itu contoh. Bukan hanya cerita setakat Nabi Ayub je. Bila kisah ni ada dalam Al-Quran, kisah ni ada dalam hadis Nabi, bermakna untuk contoh pedoman umat ini lah. Anak mati sore-sore, kemudian dia jatuh sakit pula. Bila jatuh sakit pula, bukan setahun dua, 16 tahun. Penyakit Nabi Ayub alam ini berbelas tahun. Bahkan orang semua menjauhkan diri. Kita lah ni kalau bunyi sakit, waris-waris pakat mari ziarah. Orang mari buah tangan, orang mari pitih, mari melawat, mari ziarah sakit. Waris-waris siapa lah. Tapi Nabi Ayub tak ada siapa pergi jenguk, tak ada siapa pergi ziarah, tak ada siapa pergi makan ni.
dah sakit berbelas-belas tahun, isteri pula tinggalkan dia seorang diri. Tu ujian Allah Ta'ala pada Nabi Ayub. Ke kerana dosa dia, ke kerana salah. Sebab kita percaya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul maksum, tak ada dosa belaka. Iaitu kita mau tu Allah uji lah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, begitu juga kita sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Siapa masjid kata, belajar ke tidak. Sedangkan ilmu agama ni telah tersebar seluruhnya. Semua orang dah faham agama. Kalau tak faham lagi, sengaja tak si cari je. Sebab Al-Quran ada di mana-mana. Di setiap masjid, setiap surau, setiap rumah pun ada Al-Quran. Kalau rumah tuan tu tak ada Al-Quran, tuan tu kena pergi beli Quran. Kalau ada sebuah, pergi beli lagi. Biarnya kita suku orang Tino, suku anak-anak suku pakat mengaji tu. Pendek kata Al-Quran ada, hadis pun ada. Hak mengajar pun ada, hak nak baca sendiri pun boleh, mudah difahami. Orang dah hurai siap dah dengan tafsir, dengan terjemahan, dengan huraian. Baik tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama lailatan bi Makkah minal lail wa qala Allahumma hal ballaghtu salasa marratin faqama Umar bin al-Khattab wa kana awahan faqala Allahumma na'am wa harradta wa jahadta wa nasahta faqal la yazharanna al-iman hatta yuradda al-kufru ila mawatinihi wa la tukhadanna al-biharu bil-islam wa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna fihi al-Qur'an wa yata'allamunahu wa yaqra'unahu wa yaqulun qad qara'na wa 'alimna faman zal ladhi huwa khairun minna thumma qala li ashabihi fahal fi ulaika min khair qalu ya Rasulullah wa man ulaik qala ulaika minkum wa ulaika waqudun nar rawahu Tabrani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ialah sepupu Nabi. Ada sepupu Nabi tapi dia lebih muda jauh daripada Rasulullah. Ibni Abbas ini ialah anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi. Abbas adik-beradik dengan Abu Talib, adik-beradik dengan Abdullah. Ada anak kepada Abdul Muttalib. Jadi Ibni Abbas inilah nama dia Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah doakan kepada dia. Antara doanya ialah Allahumma faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia, yakni budak ini faqih, bijak, cerdik, pandai dalam masalah-masalah agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Pernah Umar Al-Khattab berkata setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila daripada kalangan kami menghadapi masalah tentang tafsiran Al-Quran, kami akan rujuk kepada Ibni Abbas inilah. Kerana Ibni Abbas tahu di mana turunnya ayat Al-Quran, ketika mana, masa mana, asbabun nuzul tu dia hafal, dia tahu belakang. Maka nak tafsir Al-Quran, antaranya kena tahu asbabun nuzul antaranya. Maka rujuk Ibni Abbas. Inilah ulama kata keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din. Dan kita bacakanlah kepada anak-anak kita. Baca kerap-kerap baca pada anak kita. Muh-muh sikit dah, gosok-gosok baca doa ni, insya-Allah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hafal, kita baca, Allah Taala jadikan orang yang kita doakan itu faham agama. Kerana agama ni kalau tak faham punahlah tuan-tuan. Ya, kita mari ngaji nak suruh faham agama lah. Kalau tak faham, buat gapo pun Tuhan tak terima. Sebab buat tanpa ilmu. Ilmu ni nak kena yakin. Tuan-tuan semaya, tuan-tuan faham. Kalau tak faham, Tuhan tak terima. Hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana dah membatalkan semaya, kena tahu, kena faham. Hak mana dalam semaya ni ada rukun-rukun solat, ada sunat-sunat, ada yang boleh membatalkan salat. Kita kena ngaji biar faham, barulah Allah Ta'ala terima ibadat kita. Kalau beramal tanpa ilmu, Allah Ta'ala tak terima. Melainkan kita terus-terus belajar dah tapi tak faham juga, itu lain. Belajar dah tapi tak dapat lah, ya Allah. Belajar dah tapi tak faham juga, tu lain. Berbeza dengan tak belajar langsung. Tu Allah Ta'ala marah tak belajar langsung. Sebab Nabi dah sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak. Adalah kamu jadi orang alim, orang berilmu yang boleh hajar orang. Au muta'alliman, ataupun kamu belajar. Dalam masa mengajar pun belajar juga lagi. Belajar ni tak habis-habis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu bermula daripada buayan hingga ke liang lahak. Tak ada hak maknanya ngaji ni. Tidak kata ngaji dapat CJ PhD, relax kawan tahu belaka dah. Ilmu ni cukup banyak. Lebih-lebih lagi ilmu tafsir Al-Quran, ilmu-ilmu agama ni. Baik tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Ibni Abbas berkata, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit bangun, qama lailatan bi Makkah. Masa tu Nabi berada di Makkah. Minal lail, yakni setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pembukaan Makkah dah ni. Sebab Nabi kita duduk Makkah 13 tahun. Kemudian Nabi kita pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Nabi kita berhijrah ke Madinah itu bukan kerana lagi daripada orang kafir, dah. Nabi tak pernah gentar dengan orang kafir ni. Bahkan orang kafir takut ke Nabi sebenarnya. Orang kafir tu jauh-jauh, jadi boleh kata ke Nabi gila ke apa jauh-jauh je. Dia kata sihir dia ke gila, tapi dia tak nak sentuh pun Nabi. Mereka sendiri takut ke Nabi. Abu Jahal tak pernah pukul Nabi. Abu Jahal tu sendiri. Abu Lahab kau
Mereka sendiri takut nak mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dalam peperangan, musuh takut pada Nabi. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nusirtu birru'bi, aku diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan ar-ru'bi, dengan rasa gerung, musuh gerung kat aku. Sejarak jauh sebulan perjalanan tu, musuh kecut perut dah. Nak pergi perang, misal turun pergi perang, dengar berita Muhammad ada dalam bala tentera Islam itu, Muhammad memimpin bala tentera. Sudah, nak berok, nak kecing dah musuh. Cuma mereka gagah pergi juga tu kerana saat ni lah syaitan mari hasut, mu benar, gi, mu benar. Sebut dalam ayat yang lain, syaitan menghasut mereka, beri jaminan pada mereka akan dapat pertolongan. Mu benar, tengok bala tentera mu, senjata kamu lengkap. Okey, halus lagi gini mo. Tu mereka gi juga tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, masa Nabi kita pergi ke Taif, orang kafir, orang jahat upah budak-budak nakal, pekong Nabi, pekong daripada jauh, pekong dengan batu. Dan Nabi SAW, kalau kita kata apa, Nabi tak lawan, sebab Allah Ta'ala tidak suruh Nabi lawan. Allah Ta'ala suruh Nabi dan para sahabat bersabar. Padahalnya malaikat penjaga gunung tu nak akak, nak cabut gunung dah, nak hembah kepada penduduk Taif. Nabi kata jangan. Kalau mereka sekarang ini tidak beriman, aku mengharapkan anak cucu mereka nanti beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itulah betapa penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak ada dendam dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh-musuh. Umpama Hindun ni yang dia upah seorang penombok, ahli tombok yang tepat, penombok tepat, upah suruh bunuh Hamzah. Jadi penombok ni dia nusuk cari dalam medan perang Uhud tu, cari Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia raca tu tak patut dada betul-betul. Jadi bila Hamzah bin Abdul Muttalib ni, Hamzah singa Allah dia panggil, jatuh, Hindu ni mari cari muka dia, belah perut dia, khabik ambil jatuh, hati dia mamah puh, cari siapa tak kena. Setelah selesai peperangan, umat Islam duk kumpul jenazah mati syahid ni, jumpa satu jenazah yang tak dikenali. Tahu belah mananya, cari mukanya, kelar lagu mana, tak kena. Tapi Rasulullah perhati, kena, ini Hamzah, pak saudara Nabi. Ada. Lalu adalah saudara perempuan Hamzah ni nak tengok. Nabi kata jangan. Baru tengok gitu mau ni pesel lah. Berat benar ni. Lebih pada binatang buah. Tadi nak ceritanya Hindun gitu mau buat kepada Hamzah itu, yang menyebabkan sakit hati Nabi. Tengok begini mau nah, bukan setakat bunuh nah, belah perut, kobek waktu bik jatuh, mamoh nah. Dak waktu bik kakak dalam waktu bik Istanbul luar Allah. Tapi di hari pembukaan Makkah Nabi maaf. Mari jumpa dengan Nabi. Tak, dia bertaubat, dia masuk Islam, dan Nabi maaf. Sedikit pun tak ada rasa dendam dan malu. Subhanallah.
Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi masa di Mekah ini Nabi berdiri dan Nabi bersabda, Allahumma hal ballaghtu, wahai Allah, adakah aku telah sampaikan agama ini? Adakah aku telah sampaikan perintahmu kepada umat ini? Ballaghtu ni tabligh. Kita percaya sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Kena ingat ni fardu ain. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya benar Rasulullah. Segala perkataan Rasulullah benar, segala perbuatan Rasulullah benar, tak ada salah sikit pun. Tak benar. Sehingga kan Nabi diam pun benar. Taqrir, qawlan wa fi'lan wa taqriran. Kata-kata baginda, perbuatan baginda, sehingga hatta diam baginda pun adalah benar. Yang kedua, siddiq, amanah, jujur. Nabi tak susu, tidak sembunyi agama. Nabi sampaikan seluruhnya, tak ada sikit pun hak Nabi sembunyikan. Amanah, tabligh, dan Nabi menyampaikan. Tu sifat Nabi, menyampaikan. Tak kira orang marah ke orang tak marah ke, Nabi royak belaka. Fatanah, bijak sana, bijak. Nabi tu bijak. Walaupun Nabi kita tak belajar nulis, tak belajar baca dengan siapa-siapa, tetapi Nabi adalah seorang yang bijak. Sebagai buktinya di antara di zaman jahiliyah, Kaabah pun runtuh. Runtuh Kaabah ni, Hajar Aswad anyuk pak kena. Ada kerana Kaabah runtuh, orang pakat bina Kaabah itu. Bina susun batu-batunya, gaul semi lah berapa umpamanya. Pelekat, siap bangun Kaabah, gotong royong. Persoalannya nu Hajar Aswad, siapa nu akad? Orang tu kata aku, orang ni kata kabilah saya lebih berhak. Ni kata saya. Berbelah-belah kabilah tu, siapa asah kelewel nak perang. Badi nak angkat Hajar Aswad. Sehingga kan salah seorang daripada mereka kata, kita nanti seorang hakim lah nak selesai masalah kita ni. Kalau tak selesai molek, perang kali ni tumpah darah. Okay, baik, setujulah nanti seorang hakim. Siapa-siapa masuk, mula-mula sekali masuk dalam Masjidil Haram, orang itu akan jadi hakim. Mereka perhati tengok, masuklah seorang lelaki dalam Masjidil Haram, hongar pergi pegang Muhammad. Sedang molek. Wahai Muhammad, selesaikan masalah kami ada masalah begini-begini. Nabi senang aja pergi, bentangkan kain selendang baginda, buka, ambil Hajar Aswad, letak tengah. Mari wakil kabilah awak jembel sini. Kabilah ni mari pegang sini. Ketua-ketua kabilah tu ngulu dia, mari pakat jembel, nyuk akak lagi. Siapa situ Nabi pun ambil, letak situ semula. Allah. Siapa seka. Sehingga kan mereka semua puas hati, hebat, bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah yang boleh selesaikan masalah. Yang mana orang lain tak boleh nak selesai masalah, Nabi boleh selesaikan masalah umat. Kaum Aus dan Khazraj tak pernah bersatu, duk perang lebih 200 tahun. Serai mari selama 200 tahun, tak pernah baik. Tak berapa ribu nyawa dah terbunuh. Berapa banyak harta benda dah musnah, duk balah. Beratus tahun perang mari. Tapi Nabi dapat satukan mereka jadi supaya adik-beradik. Itulah hebatnya kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi Nabi bertanya, adakah aku telah sampaikan agama ini? 3 kali Nabi tanya. Bangkitlah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab bangun. Dia kata, Allahumma na'am, wahai Allah. Allahumma, wahai Allah, na'am, aku jadi saksi. Ya, aku jadi saksi bahawa Muhammad telah sampaikan seluruhnya. Waharatta, wajahatta, wanasahta. Engkau telah menyampaikan, telah sebarkan agama ini. Engkau telah bersungguh-sungguh berjihadnya, sehingga kan lapar-lapar ke diri berjihad. Nabi itu pergi perang. Sebut ada kitab sejarah, buku-buku sejarah, Nabi menyertai peperangan sebanyak 26 siri peperangan. Dalam perang Badar, Nabi berdoa tinggi, minta dengan Allah Ta'ala, angkat tangan tinggi, sehingga akan sahabat kata, kami nampak ketiak putih ketiak Rasulullah SAW tinggi nyakak bersungguhnya, supaya turunnya pertolongan Allah dalam peperangan Badar itu. Hingga akan Nabi sebut, wahai Allah, kalaulah umat ini kalah, kalau umat Islam kalah dalam peperangan ini, tak ada orang akan sembahmu dah lepas pada ini. Itulah doa Rasulullah yang masyhur, yang mana menggegarkan alam ini. Para malaikat riuh di langit. Bila Nabi doa dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, kalaulah tewas umat Islam dalam peperangan Badar ini, nescaya tak ada orang akan abdikan diri padamu. Jadi tuan-tuan, bersungguhnya Nabi dalam perang Uhud begitu juga. Dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni gali parit sekeliling Madinah. Bukan parit daripada lembah tu siapa ke jalan raya beberapa kilometer, berpuluh kilometer keliling Madinah. Bahagali masa tu mana ada kes, mana ada kereta kes, mana ada berdoza, ngecok dengan tukul, luah agak-agak kuda tak lepas-lepas. Ini kau cermin 10 kaki, 15 kaki kali luah, bahawanya pula tu. Gali lagi dalam pula dalam. Batu pula tu bukan pasir saja, batu. Nak pecah batu bukannya gerek. Lah ni mudah batu semi pecah. Semetar dengan deri dengan lepo berapa. Masa tengah tu ko leping berapi batu. Pernah sahabat kata, bila kami menghadapi masalah nak pecahkan batu besar, kami royak pada susah batu ni susah nak pecah. Nabi kata, mari aku kata. Nabi kata, ping, Rom jatuh kepada Islam. Ping, kata, Parsi jatuh pada Islam. Berapi lana semangatnya. Maka Umar kata, wahai Allah, aku jadi saksi Muhammad telah bersungguh-sungguh sebarkan agama ini. Perang-perangnya, berdakwahnya, mengajak orang pada agama. Subhanallah. Wa nasahta, wahai Muhammad, aku juga jadi saksi bahawa engkau telah nasihat. Kau sampaikan nasihat-nasihat, pesanan-pesanan belaka dah sampai. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazharanna al-iman hatta yuradda al-kufru ila mawatinihi. Demi sesungguhnya iman akan muncul, iman akan terserlah. La yazharanna akan zahir, ini zahir akan muncul, akan timbul, akan naik tinggi, sehingga memusnahkan kekufuran, sehingga terserlah kekufuran itu. Zahir kemenangan Islam, maka muncullah
ataupun lenyaplah kebatilan. Nah, bila ada kebenaran, orang tahu mana salah. Hak tak ada kebenaran, orang tak tahu mana betul mana salah. Kalau anak-anak kita periksa soalan A, B, C, D, mesti ada yang betul. Kalau soalan itu salah belaka, jawapan salah belaka, nak tahu mana? Mesti ada sahak betul. Skema dia, ukurnya skema dia betul. Ada skema markah, ada skema jawapan dia. Serupa dengan skema jawapan ni betul. Maka skema dosa pahala ni Al-Quran ni, hadis Nabi. Nak tahu hak mana betul mana salah, kena ukur dengan Al-Quran. Bila turun Al-Quran, maka jelas dah hak ni betul, hak ni betul, hak orang musyrik ni salah. Jadi Islam akan muncul dan orang akan faham Islam, lalu terselahlah kebatilan. Sebab tu orang kafir dia tak berani nak debat dengan Islam. Mereka tak berani nak bahas orang Islam. Kristian pun mereka tak berani nak debat. Bila berdebat berhujah, mereka akan berasa lemah lalu. Sebagai contoh hak mudah Zakir Naik pendakwah masa kini. Bila dia ceramah, bila dia pidato, ada orang Kristian ke orang Buddha ke orang Hindu ke bangun tanya soalan, dia jawab mudah je. Ngucap lalu ke itu. Ngucap lalu. Padahalnya hak dia nanya tu doktor PhD. Orang calon-calon orang juga nanya tu. Bila tanya masuk Islam. Hebatnya Islam. Tak boleh jawab. Semua Islam ni boleh selesai masalah. Sikit lagi tuan-tuan. Wala tukhadannal biharu bil Islam, dan akan ada orang akan belayar merentasi lautan luas kerana nak sebarkan Islam. Akan ada orang belayar merentasi lautan bergelora nak sebarkan Islam. Akan ada orang yang menyeberangi padang pasir nak sebarkan Islam. Batulah Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Siapa ke Sepanyol, siapa ke Cina, siapa ke Indonesia, ke Nusantara ni siapa? Semua dah siapa. Kaulala ni semua dah siapa Islam dah. Siapa dah suruh Islam tu? Di salji tu, di kutub utara gitu. Ada pihak yang bina masjid terapung, bina masjid comel, dia buat pelapung, heret kapal pergi parking di tempat salji tu. Ada siapa dalam berita gitu, berita dunia, masjid besar nak bagi kau moga boleh jadi tempat salji tu, tak ada kayu kaya berapa, susah nak buat, maka dia buat sini siap-siap, heret kapal lagi terapung. Usahanya nak periduk Islam di sana. Orang Islam beli gereja-gereja, buat masjid, beli gereja-gereja, bangunan-bangunan, buat masjid, pitih sendiri, jihad sungguh-sungguh. Akan ada orang yang akan berjihad, berusaha nak sebarkan Islam. Tapi amaran Nabi, akhir sekali Nabi kata, wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, tetapi akan tiba kepada manusia suatu zaman, yata'allamuna fihi al-Quran, zaman tu ramai orang belajar Quran, wa yata'allamunahu, mereka mengajar, wa yaqra'unahu, mereka pakak baca Quran itu, wa yaqulun, dan mereka berkata, qad qara'na wa 'alimna, kami baca Quran dan kami faham dah, kami tahu.
Faman zalladhi huwa khairum minna, siapa lebih baik lagi daripada kami. Bila dah Islam tu sebar rata, dah Islam ni sempurna dah, akan mari satu zaman pula lepas pada tu manusia ni akan mendabik dada, duk nyoho-nyoho ke diri dan mempelekeh orang lain. Belajar Quran dah, belajar Quran, ngajar Quran, molek dah, tapi gapo lagi hok katanya ni? Siapa lagi lebih baik daripada saya? Saya ni pandai baca Quran, saya ni. Itu riak dah tu. Mari nyoh-nyoh ke diri. Sedangkan ada hadis lagi, hadis lain Nabi sebut siapa-siapa belajar agama dengan tujuan nak bahas dengan orang, nak menunjuk diri, nak besar diri, nak pelekeh orang tu, pelekeh orang ni, dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Hadis ni ada dalam kitab Mustikah Hadis. Hadis tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Belajar Quran tu bagus molek, pakak belajar, pakak betul baca, tapi bila kita pandang ngaji boleh baca, jangan mendabik dada. Bila kita pandang kita kena ajar orang lain. Jangan kata jangan pelekeh orang tu, pelekeh orang ni. Tanggungjawab kita kena ajar orang. Masalah lala ni betul hak Nabi royak tu. Akan mari satu zaman bila dia ngaji, bila dia pandang, dia pelekeh orang. Usah kena pelekeh. Imam Syafi'i dia pelekeh lagi. Imam Ghazali orang lah ni boleh nak kondeng lagi. Ahli bid'ah lah, muak sesak lah, bau hadis palsu lah. Tengok Jamil dah ni. Dia ngaji berasa pandai sikit, ada pelekeh orang lalu. Dok timbulkan masalah-masalah furuk. Masalah-masalah furuk jadi dia besar-besar ke. Udah ada hujah, ada nas. Dok main berteking bala puduh gi puduh mari, rugi umat Islam. Musuh dok tepuk tangan. Ni, hak terbakar di Beirut misalnya, letupan di Beirut itu, saya dua baru ni duk katanya jenis apa ni, amonia laga meletup. Tapi hak terkini ni ada satu kamera dia buat dia buat perjelas molek, ada peluru pandu sup mari pum. Kemungkinan lah, kemungkinan. Sebab kita amo dah terbaca petang bila berlaku keesokan harinya Donald Trump dah menyatakan Beirut diserang. Tubik mulut dia kata Beirut diserang. Lepas tu baru dia betul mula kenyataan dia lagu lain pun. Apa dia kata diserang? Pokoknya tengok ada satu benda syuk mari laju dun tu. Kita tengok mula-mula sekali boleh jadi terbakar. Ada sebab-sebab terbakar. Situ tempat simpannya bahan-bahan letupan dah, tiba-tiba mari pula peluru pum atas bahan letupan dekat sedang molek sebuah bom atom lalu. Jangan kaji lah, siasat lah. Pihak-pihak berkuasa, polis-polis dunia mana siasat dah. Supaya juga hari tu di WTC, World Trade Center tu di New York, pengkaji kata kalau kapal terbang tepuh tak utuh bangunan, dia ada dah bom situ. Dom tu menyebabkan rutuh serentak ranak. Ini bukan kapal terbang je tepuh. Ada dah situ bahan letupan ada dah. Lepas pada tu bertahun baru lepas pada tu kajian-kajian dibuat, barulah berasa yalah ada sokongan-sokongan lain yang menyebabkan runtuhnya WTC. Ni mainan Yahudi yang berlaku ni. Mainan Yahudi, tak ada lain dah. Orang Yahudi lah kat mana. Kalau berlaku perang umat Islam, berlaku huru-hara dunia ni, memang Yahudi dah. Tak ada lain. Perancangan mereka. Jadi tuan-tuan muslimi muslimat dirahmati Allah, jadi begitulah tuan-tuan, dunia ni begitulah. Dia tidak akan selamat. Melainkan kita kena berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pakak semaya jangan tinggal puak-puak kita, pakak belajar agama.
Masa ni lah, jangan ada dalam hati kita ni riya, ujub, sum'ah. Ni ialah serupa pokok nalu atas pokok pauh, atas pokok motel ada nalu. Lama-lama kak, apa kerah pokok motel kita? Apa nu nalu nu? Tok kerah. Tak. Begitulah kalau dalam hati kita ada sifat-sifat ujub, sum'ah ni, abi hama soleh kita, abi licin. Kerana ada penyakit dalaman yang tidak diubati. Maka untuk ubati penyakit dalaman itu, kita kena belajar bagi faham agama dan kita kena ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita semua insya-Allah. Sekadar itulah untuk malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'a ووجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.